Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sejahtera. Kembali kita pada hari ini bersama Cikgu Afan dalam tuition Bahasa Melayu. Apa khabar murid-murid? Diharapkan semuanya sihat sejahtera. Sebelum kita mempelajari kelas kita pada hari ini, diharapkan murid-murid dapat menekan butang subscribe di bawah ini dan kongsikan kepada rakan-rakan anda. Berikut adalah biodata cikgu. Kamu boleh membacanya sendiri di sini. Sekiranya kamu ada sebarang masalah, silalah email ke alamat email cikgu yang telah cikgu tunjukkan ini. Murid-murid, hari ini kita akan mempelajari kata tanya. Apakah itu kata tanya, murid-murid? Menurut Tata Bahasa Dewan edisi baharu oleh Nik Safiah Karim bersama rakan-rakannya yang telah diterbitkan pada tahun 2004 pada halaman 243, kata tanya ialah perkataan yang digunakan untuk menanyakan sesuatu atau menyoalkan sesuatu. Murid-murid, lihat Tata Bahasa Dewan sebelah kiri kamu itu ialah edisi baharu dan di sebelah kanan itu ialah edisi ketiga. Dan juga yang di bawah tu pula merujuk pada harga ekonomi, iaitu lebih murahlah sedikit. Kulit yang tebal harganya mahal dan kulitnya yang nipis harganya lebih murah. Jadi sekiranya murid ingin mendapatkan Tata Bahasa Dewan ini, bolehlah dapat di kedai buku ataupun kedai-kedai buku cawangan Dewan Bahasa dan Pustaka untuk merujuk banyak lagi Tata Bahasa Dewan yang ada dalam kandungannya. Mari kita mengenali kata tanya. Terdapat beberapa kata tanya yang telah cikgu senaraikan di bawah. Antaranya, siapa, mana, mengapa, berapa, bila, bagaimana, dan apa. Cikgu harap kamu dapat mengenali dan mengingati kata tanya yang telah cikgu senaraikan ini. Murid-murid, mari kita mempelajari dan memahami penggunaan kata tanya siapa. Kata tanya siapa ini digunakan untuk menyoal manusia sahaja. Untuk pengetahuan murid-murid, kata tanya siapa ini boleh ditambah partikel kah dan ditulis secara rapat dengan kata tanya. Ia perlu diletakkan di awal ayat tanya itu sendiri. Kata tanya diletakkan di hujung ayat apabila tiada partikel kah. Untuk kamu memahami penggunaan kata tanya siapa ini, mari kita lihat contoh ayat yang telah cikgu sediakan. Ayat yang pertama dalam kotak ayat tanya tambah kah ataupun dengan kah. Siapakah yang menyampaikan ucapan tadi? Lihat di situ ya. Kata tanya siapa ini ditambah dengan partikel kah. Ia perlu diletakkan di awal ayat tanya itu. Lihat. Ayat tanya tanpa partikel kah di sebelah kanan. Yang menyampaikan ucapan tadi siapa? Beza ya. Yang membezakannya ialah kedudukan kata tanya. Jadinya di sini apabila ayat tanya tanpa diletakkan partikel kah, mestilah diletakkan kata tanyanya di hujung ayat ataupun di akhir ayat itulah. Lihat contoh ayat kedua. Siapakah yang tidak hadir pada hari ini? Sama juga.
Ayat tanya ini menggunakan kata tanya bersama dengan partikel kah dan diletakkan di awal ayat. Berbanding, kata tanya yang tidak ditambah partikel kah mesti diletakkan di akhir ayat. Contohnya, yang tidak hadir pada hari ini siapa? Contoh ayat ketiga, siapakah yang datang nanti? Sama juga, siapakah mestilah diletakkan dan ditulis di awal ayat. Sekiranya tiada partikel kah dalam kata tanya itu, mestilah diletakkan di hujung ataupun di akhir ayat, seperti yang datang nanti siapa? Oleh itu, cikgu haraplah kamu dapat memahami penggunaan kata tanya siapa. Jadinya, kata tanya mestilah ditulis dalam ayat tanya. Cikgu harap kamu dapat memahami dengan sebaiknya kata tanya siapa. Seterusnya, mari kita memahami penggunaan kata tanya apa. Kata tanya apa ini digunakan untuk menyoal haiwan atau objek mahupun perkara sesuatu. Untuk pengetahuan murid-murid, kata tanya apa ini menggunakan partikel kah mestilah ditulis secara rapat dengan kata tanya dan ia perlu diletakkan di awal ayat. Kata tanya diletakkan di hujung ayat apabila tiada partikel kah. Mari kita lihat contoh ayat supaya kamu lebih memahaminya. Ayat pertama, apakah yang terjatuh tadi? Dalam kotak, ayat tanya bersama dengan partikel kah. Jadinya, apakah perlu diletakkan di awal ayat? Berbanding, contoh ayatnya, yang terjatuh tadi apa? Nampak berbeza? Berbezanya ialah dari segi kedudukan kata tanya itu apa. Dan apa itu tiada ditambah partikel kah diletakkan di belakang ataupun hujung ayat. Contoh ayat kedua. Apakah yang berlaku semalam? Apakah ini diletakkan di awal ayat. Berbanding ayat ini, semalam berlaku apa? Sebabnya apa itu ialah diletakkan di hujung ayat. Sebabnya tiada penggunaan partikel kah dalam kata tanya. Contoh ayat ketiga. Apakah nama haiwan itu? Apakah ini diletakkan di awal ayat. Berbanding ayat yang lain pula. Nama haiwan itu apa? Haiwan itu nama apa? Nampak tak perbezaan kedudukan antara perkataan apa? Untuk memudahkan kamu faham dan ingat, apabila adanya partikel kah dalam kata tanya, mestilah diletakkan di hadapan ayat. Sekiranya tiada diletakkan partikel kah, mestilah diletakkan di akhir ayat. Oleh itu, cikgu harap kamu dapat memahami penggunaan kata tanya apa dalam ayat dengan sebaiknya. Seterusnya, mari kita memahami dan mempelajari kata tanya mana. Untuk pengetahuan murid-murid, kata tanya mana ini boleh ditambah dengan kata sendi seperti di mana, ke mana, dari mana. Untuk pengetahuan murid-murid juga, kata tanya mana ini digunakan untuk menyoal dalam konteks kedudukan, tempat dan arah. Partikel kah mestilah ditulis secara rapat dengan kata tanya
dan ia mestilah diletakkan di awal ayat. Kata tanya diletakkan di hujung ayat apabila tiada partikel kah. Bagi memudahkan kamu memahaminya, mari lihat contoh ayat yang telah cikgu tulis di bawah. Ayat pertama dalam kotak ayat tanya bersama partikel kah, iaitu, di manakah bola saya? Lihat di situ, di manakah merupakan kata tanya yang ditambah dengan partikel kah. Asasnya mana? Tetapi cikgu tambah kata sendi di dan juga partikel kah. Apabila di manakah ini ditulis dalam ayat tanya, mestilah diletakkan di awal ayat. Berbanding dengan ayat tanya tanpa partikel kah. Contoh ayatnya, bola saya di mana? Cikgu tidak menambah partikel kah. Oleh itu, cikgu letakkan di mana itu di hujung ataupun belakang ayat tanya itu. Lihat contoh ayat kedua. Kemanakah kamu hendak pergi? Jadinya, kemanakah ini perlulah ditulis ataupun diletakkan di awal ayat. Berbanding ayat yang lagi satu, kamu hendak pergi ke mana? Ke mana itu cikgu tidak tambahkan dengan partikel kah, maka kata tanya ini diletakkan di hujung ayat. Contoh ayat ketiga, dari manakah dia datang? Ayat ini menggunakan partikel kah, iaitu manakah, dari manakah, iaitu kata sendi dari. Cikgu tambah partikel kah, manakah. Oleh itu, dari manakah ini perlu diletakkan di awal ayat tanya. Berbanding ayat yang lagi satu, dia datang dari mana? Dari mana ini tiada penambahan partikel kah dan ia perlu diletakkan di hujung ayat. Untuk pengetahuan murid-murid juga, kata tanya mana ini perlu ditulis dalam ayat tanya. Oleh itu, cikgu harap kamu dapat memahami penggunaan kata tanya mana dengan betul. Baiklah murid-murid, mari kita melihat kata tanya mengapa. Kata tanya mengapa ini digunakan untuk menyoal dalam konteks memberikan sebab ataupun alasan. Untuk pengetahuan murid-murid, penggunaan kata tanya boleh ditambah partikel kah dan ditulis secara rapat di kata tanya itu, dan ia perlu diletakkan di awal ayat tanya. Kata tanya diletakkan di hujung ayat apabila tiada partikel kah. Untuk membantu kamu supaya lebih faham, lihat contoh ayat di bawah. Pertama, mengapakah kamu menangis? Ayat ini menggunakan kata tanya mengapa dan cikgu tambah partikel kah. Dan di situ kamu lihat ia terletak di awal ayat tanya. Berbanding ayat tanya tanpa partikel kah, contoh ayatnya, kamu menangis mengapa? Mengapa ini cikgu tidak tambahkan dengan partikel kah dan ia terletak di belakang ataupun akhir ayat tanya itu. Contoh kedua, mengapakah mereka bergaduh? Mengapakah ini sama jugalah yang tadi, perlu diletakkan di hadapan ayat kerana menggunakan partikel kah.
berbanding ayat tanya tanpa penggunaan partikel kah. Contoh ayatnya, mereka bergaduh mengapa. Mengapa di sini cikgu tidak tambahkan partikel kah dan ia diletakkan di akhir ataupun hujung ayat. Contoh ketiga, mengapakah baginda gering? Gering di sini maksudnya ialah sakit. Jadinya mengapakah ini cikgu letakkan di hadapan ayat kerana menggunakan partikel kah. Berbanding ayat yang lagi satu, baginda gering mengapa. Mengapa ini cikgu tidak menambahkan partikel kah, maka ia diletakkan di akhir ayat. Oleh itu, cikgu harap kamu dapat menulis ayat tanya menggunakan kata tanya mengapa dengan betul. Murid-murid, mari kita mengenali dan memahami penggunaan kata tanya berapa. Kata tanya berapa ini digunakan untuk menyoal bilangan, nombor ataupun harga dan apa-apa sahaja yang melibatkan angka. Untuk pengetahuan murid-murid, kata tanya berapa ini boleh ditambah partikel kah dan ia ditulis dengan rapat dengan kata tanya dan perlulah ditulis di awal ayat tersebut, iaitu ayat tanyalah. Kata tanya diletakkan di hujung ayat apabila tiada partikel kah. Lihat contoh ayat di bawah. Berapakah biji guli yang kamu ada? Ayat ini menggunakan kata tanya berapa dan ditambah dengan partikel kah. Ia perlu diletakkan di awal ayat tanya. Berbanding contoh ayat yang lain, guli yang kamu ada berapa? Nampak di situ ya murid-murid, berapa tiada ditambah dengan partikel kah, maka ia terletak di hujung ayat. Contoh ayat kedua, berapakah harga sekilo buah langsat ini? Ya, berapakah ini perlulah diletakkan di awal ayat kerana menggunakan ataupun ditambah dengan partikel kah. Berbanding ayat yang lain, harga buah langsat ini berapa? Berapa di sini tidak menggunakan ataupun tidak ditambah dengan partikel kah, maka ia diletakkan di hujung ayat. Contoh ayat ketiga, berapakah markah kamu? Sama juga macam tadi, berapakah menggunakan partikel kah. Berapa itu ditambah dengan partikel kah, maka ditulis dan diletakkan di awal ayat. Berbanding ayat yang lain, markah kamu berapa? Berapa di sini tidak menggunakan ataupun tidak ditambah partikel kah, maka diletakkan di hujung ayat ataupun di akhir ayat tersebut. Oleh itu, cikgu harap kamu dapat memahami penggunaan kata tanya berapa dalam ayat dengan betul. Seterusnya, mari kita mempelajari dan mendalami kata tanya bila. Kata tanya bila ini digunakan untuk menyoal dalam konteks masa. Untuk pengetahuan murid-murid, kata tanya bila ini boleh ditambah partikel kah, iaitu ditulis secara rapat dengan kata tanya dan ia perlu diletakkan di awal ayat tanya. Kata tanya diletakkan di hujung ayat apabila tiada partikel kah. Lihat contoh-contoh di bawah supaya kamu lebih memahaminya.
Pertama, bilakah kamu datang? Ya, bilakah ini diletakkan di awal ayat kerana menggunakan partikel kah. Berbeza pula dengan ayat yang lagi satu ini, kamu datang bila. Bila ini merujuk kata tanya dan tidak ditambah partikel kah, dan ia diletakkan di hujung ataupun belakang ayat, di akhir ayat tanya itu. Contoh ayat kedua, bilakah ujian akan bermula? Bilakah ini merupakan kata tanya yang ditambah dengan partikel kah, maka ia diletakkan atau ditulis di hadapan ayat. Berbeza dengan ayat yang lain pula, ujian akan bermula bila. Bila ini tidak ditambah dengan partikel kah, maka ditulis ataupun diletakkan di hujung ayat tanya. Contoh ayat ketiga, bilakah kecurian itu berlaku? Bilakah ini ditambah dengan partikel kah, maka diletakkan di awal ayat. Berbanding ayat yang lain iaitu kecurian itu berlaku bila. Bila ini cikgu tak tambahkan dengan partikel kah, maka kata tanya ini perlu diletakkan di akhir ayat. Nampak tak perbezaan antara ayat tanya bersama partikel kah dan ayat tanya tanpa penggunaan partikel kah? Bezanya ialah kedudukannya. Okey. Bilakah ini ditambah dengan kata tanya, maka diletakkan di hadapan ayat. Kalau tidak ditambah partikel kah, maka diletakkan di hujung ayat ataupun di akhir ayat tanya. Oleh itu, cikgu harap kamu dapat memahami penggunaan kata tanya bila dengan betul dalam ayat. Akhir sekali, mari kita mempelajari kata tanya bagaimana. Kata tanya bagaimana ini digunakan untuk menyoal dalam konteks keadaan ataupun cara-cara. Untuk pengetahuan murid-murid, kata tanya bagaimana ini boleh ditambah partikel kah, dan ia perlu ditulis secara rapat dengan kata tanya. Apabila kita menulis kata tanya bersama dengan partikel kah, maka ia perlu diletakkan di awal ayat tanya tersebut. Kata tanya diletakkan di hujung ayat apabila tiada partikel kah. Lihat contoh-contoh ayat yang telah cikgu berikan. Contoh pertama, bagaimanakah keadaan kamu sekarang? Lihat di situ ialah menunjukkan keadaan, dan bagaimana itu cikgu tambah dengan partikel kah, maka ia perlu diletakkan di hadapan ataupun awal ayat. Berbanding ayat yang lagi satu, keadaan kamu sekarang bagaimana? Bagaimana ini cikgu tak tambahkan partikel kah, maka bagaimana ini perlu ditulis ataupun diletakkan di hujung akhir ataupun akhir ayat tanya itulah. Contoh ayat kedua, bagaimanakah kamu membuat wow? Bagaimanakah ini cikgu letakkan partikel kah, dan ia perlu diletakkan kedudukannya di awal ayat. Berbanding ayat yang lagi satu, untuk membuat wow bagaimana? Bagaimana ini tidak ditambah dengan partikel kah, maka kedudukan bagaimana ini diletakkan di akhir ayat. Contoh ayat ketiga, bagaimanakah situasi negara kita? Bagaimanakah ini? Cikgu letakkan partikel kah, dan ia berada di awal ayat. Berbanding ayat yang lagi satu, situasi negara kita bagaimana? Bagaimana ini cikgu tiada tambahkan partikel kah, maka diletakkan di akhir ayat tersebut. Oleh itu, kamu kena fahamlah kata tanya ini mestilah
ditulis dalam ayat tanya. Dan apabila menambah partikel kah dengan kata tanya itu, maka kedudukannya mestilah di awal ayat. Kalau kita tidak menambah partikel kah, maka diletakkan di akhir ayat tanya itu. Cikgu harap kamu dapat memahami penggunaan kata tanya bagaimana ini dengan sebaiknya. Perhatian kepada murid-murid. Kata tanya tidak boleh digunakan dalam ayat penyata ataupun ayat perintah. Contoh ayat yang salah. Yang pertama, dia akan pulang ke rumah bila kerjanya sudah selesai disiapkan. Sepatutnya, ayat yang betul, dia akan pulang ke rumah apabila kerjanya sudah selesai disiapkan. Ayat yang pertama tadi menggunakan kata tanya bila dalam ayat penyata dan ia salah. Contoh ayat kedua yang salah. Pegawai nazir itu akan datang ke sekolah pada bila masa sahaja. Ayat ini salah kerana menggunakan kata tanya bila dalam ayat penyata yang sebetulnya ada di bawah. Pegawai nazir itu akan datang ke sekolah pada bila-bila masa sahaja. Iaitu bila perlu digandakanlah kata tanya tadi itu. Barulah boleh ditulis dalam ayat penyata. Contoh ayat ketiga yang salah. Perjumpaan itu perlu dihadiri oleh semua orang bagi yang mana tiada sebarang masalah. Ayat ini salah kerana menggunakan kata tanya mana dalam ayat penyata. Yang ayat sebetulnya nombor 3 ada di bawah. Perjumpaan itu perlu dihadiri oleh semua orang bagi yang tiada sebarang masalah. Ayat penyata ini telah menggugurkan kata tanya ataupun tidak menggunakan kata tanya dalam ayat penyata. Contoh ayat yang nombor 4 yang salah di atas, iaitu dipanggil ayat perintah. Pilihlah kuih yang mana kamu suka. Mana ini tidak boleh ditulis dalam ayat perintah. Yang sesuai mestilah kamu menggandakannya seperti contoh ayat yang nombor 4. Pilihlah kuih yang mana-mana kamu suka. Barulah betul kata tanya mana itu digandakan dan boleh ditulis dalam ayat perintah. Seterusnya, nombor 5. Bantuan itu diberikan kepada siapa yang memerlukan. Ayat ini salah kerana penggunaan kata tanya siapa dalam ayat penyata. Memang tidak dibenarkan kata tanya dalam ayat penyata. Sepatutnya atau yang sebetulnya ada di bawah contoh ayat yang nombor 5. Bantuan itu diberikan kepada sesiapa atau siapa-siapa yang memerlukan. Jadinya siapa itu digandakan sama ada ulang penuh iaitu siapa-siapa dan digandakan separa iaitu sesiapa. Oleh itu, cikgu haraplah kamu dapat memahami penggunaan kata tanya dengan betul sewaktu penulisan ayat tanya. Sekarang, tiba masanya cikgu ingin menguji kefahaman murid-murid berdasarkan pembelajaran pada hari ini mengenai kata tanya. Oleh itu, binakan 7 ayat tanya menggunakan kata tanya di bawah. Kamu boleh menggunakan partikel kah ataupun tidak menggunakan partikel kah dalam ayat tanya tersebut. Selamat berjaya ya murid-murid. Ini ialah contoh jawapan yang sesuai untuk dijadikan sebagai panduan kepada kamu. Sekiranya jawapan kamu hampir sama ataupun
bersesuaian dengan kata tanya itu, maka cikgu ucapkan tahniah kerana kamu dapat memahaminya dengan sebaiknya. Kepada murid yang kurang berjaya, jangan putus asa, teruskan mengulang kaji pembelajaran pada hari ini. Seterusnya, lengkapkan ayat di bawah dengan kata tanya yang sesuai. Oleh itu, cikgu harap kamu dapat mengisi tempat kosong dalam ayat ini menggunakan kata tanya yang sesuai. Selamat berjaya ya murid-murid. Sekarang, mari kita semak jawapan berdasarkan soalan yang telah kamu jawab sebentar tadi. Adakah jawapan kamu kesemuanya betul? Tahniah diucapkan kepada murid yang berjaya. Kepada murid yang masih belum berjaya, sila ulang kaji pelajaran pada hari ini. Dan akhir sekali, latihan ini meminta murid untuk membetulkan ayat tanya yang telah disediakan di bawah. Oleh itu, cuba kamu kenal pasti ataupun cam ayat tanya yang salah, kemudian betulkan ayat tanya tersebut. Selamat berjaya ya murid-murid. Nah, ini jawapannya. Adakah jawapan kamu semuanya betul? Cikgu ucapkan tahniah kerana anda hebat. Kepada murid yang masih belum berjaya, jangan putus asa, sila mengulang kaji pelajaran pada hari ini. Nampaknya, sesi pembelajaran pada hari ini sudah pun tamat. Sekian, terima kasih. Semoga kita berjumpa lagi pada tajuk yang akan kita pelajari pada masa akan datang nanti.